Assalamualaikum semua. Hai, bertemu lagi kita. Jom belajar bersama Cikgu Fahimah. Hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita topik tingkatan 3, bab 5, 5.2 perluasan kuasa dinasti Brooke di Sarawak. Okey, bersedia semua? Okey. Kekayaan Sarawak dengan pelbagai hasil bumi, terutamanya sagu, antimoni dan emas menarik minat James Brooke menguasai Sarawak. Pelbagai strategi digunakan oleh James Brooke yang akhirnya membawa kepada penguasaan dan pengukuhan kedudukannya di Sarawak. Sarawak ketika kehadiran James Brooke. Kawasan Sungai Sarawak merupakan kawasan ekonomi. Masyarakat Melayu tertumpu di lidah tanah di sekitar Sungai Sarawak yang menjadi pusat perdagangan dan pentadbiran. Lidah tanah sangat strategik kerana mampu mengawal perdagangan sungai dan kawasan pedalaman. Sultan Brunei menghantar Pangeran Indra Mahkota untuk menguasai ekonomi. Terdapat beberapa individu yang terbabit dalam percaturan politik dan pemerintahan Sarawak sebelum penguasaan James Brooke. Mari kita lihat siapakah individu yang terlibat dalam percaturan politik tersebut. 4 individu yang terlibat dalam percaturan politik dan pemerintahan di Sarawak. Yang pertama, Sultan Omar Ali Saifuddin II, iaitu Sultan Brunei. Sultan Brunei berhasrat mengawal kegiatan perdagangan di Sarawak. Baginda menghantar Pangeran Indra Mahkota yang kemudiannya mendirikan pusat pentadbirannya di Kuching. Baginda ditentang oleh Datu Patinggi Ali kerana mengenakan cukai yang tinggi dan kerahan tenaga. Datu Patinggi Ali merupakan pemimpin yang menentang membebaskan Sarawak daripada cengkaman Pangeran Indra Mahkota. Tokoh yang kedua adalah Pangeran Raja Muda Hashim. Mari kita kenali siapakah Pangeran Raja Muda Hashim. Raja Muda Hashim merupakan bapa saudara Sultan Brunei. Dihantar oleh Sultan Brunei ke Sarawak untuk menyelesaikan masalah penentangan di Sarawak. Berusaha memujuk Datuk Patinggi Ali dan pembesar Melayu, tetapi usahanya tetap gagal. Akhirnya, beliau meminta bantuan James Brooke untuk menyelesaikan masalah penentangan di Sarawak. Mari kita kenali pula James Brooke. Ini adalah James Brooke, iaitu seorang pengembara kapal royalis dan mencari peluang mendapatkan Sarawak. James Brooke hanya mengembara di Singapura dan Sarawak pada awalnya. Beliau disokong oleh British dengan bantuan tentera laut. Beliau menerima pelawaan Pangeran Raja Muda Hashim untuk menyelesaikan masalah penentangan di Sarawak dengan syarat menyerahkan Sarawak kepadanya. Yang keempat, Datu Patinggi Ali. Datu Patinggi Ali merupakan pembesar tempatan. Beliau menentang tindakan-tindakan Wakil Sultan Brunei yang menjejaskan kehidupan masyarakat Sarawak. Beliau bersetuju berunding dengan James Brooke dan menamatkan penentangan terhadap Brunei. Baiklah, kita teruskan dengan 4 strategi James Brooke mendapatkan kuasa pemerintahan. Pertama, melalui rundingan. Strategi oleh James Brooke apabila berunding dengan Pangeran Raja Muda Hashim apabila diminta menyelesaikan pertelingkahan yang berlaku di Sarawak. Melalui rundingan ini,
Pangeran Raja Muda Hashim menawarkan Sarawak kepada James Brooke. Tawaran dibuat sebanyak 2 kali sebelum James Brooke menerimanya. Kedua, ugutan. Strategi ugutan digunakan oleh James Brooke sebanyak 2 kali. Pertama, terhadap Pangeran Raja Muda Hashim yang berdolak dalik dan tidak bersetuju dengan rundingan yang dilakukan sebelumnya, iaitu menyerahkan Sarawak kepadanya. Oleh itu, James Brooke mengugut untuk menyerang kedudukan Pangeran Raja Muda Hashim di Kuching. Akibat ugutan tersebut, Pangeran Raja Muda Hashim menyerahkan pemerintahan Sarawak kepada James Brooke. Ugutan yang kedua secara tidak langsung kepada pemerintah Brunei, Sultan Omar Ali Saifuddin, apabila James Brooke hadir diiringi oleh Angkatan Tentera Laut British. James Brooke hadir untuk mengesahkan penyerahan Sarawak. Tindakan James Brooke menyebabkan Sultan bersetuju mengesahkan penyerahan Sarawak tersebut. Yang seterusnya adalah melalui perjanjian. Terdapat 2 perjanjian yang telah pun dibuat. Pertama, perjanjian pada tahun 1841, James Brooke dan Pangeran Raja Muda Hashim telah menandatangani perjanjian 1841. James Brooke memerintah Sarawak dan menguasai hasilnya. Dan melalui perjanjian ini juga, James Brooke harus menghormati dan memelihara undang-undang dan adat Melayu. Seterusnya, perjanjian 1842. James Brooke dan Sultan Brunei, iaitu Sultan Omar Ali Saifuddin. Melalui perjanjian ini, Sultan Brunei menyerahkan kawasan Tanjung Datu ke Sungai Samarahan kepada James Brooke. Baginda menyerahkan semua hasil pendapatan Sarawak kepada James Brooke. Sultan Brunei juga mengiktiraf James Brooke sebagai Raja Putih Sarawak. Manakala James Brooke membayar ufti tahunan sebanyak $2,500 Spanyol kepada Sultan Brunei. James Brooke juga tidak boleh campur tangan dalam adat dan adat tempatan. Tidak boleh memindah milik tanpa kebenaran Sultan Brunei. Yang keempat, melalui ketenteraan, bantuan tentera laut British melalui kapal HMS Dido, dan kapal digunakan untuk memerangi ancaman lanun yang mengganggu perdagangan dan ketenteraman Sarawak. Seterusnya, pengukuhan kuasa James Brooke. Kekuatan tentera. James Brooke mendapat bantuan dan sokongan daripada tentera laut British. Kapal perang HMS Dido menghancurkan kubu kuat Iban di Sungai Saribas dan Sungai Skrang. Yang kedua, menentang kebangkitan orang tempatan. James Brooke menganggap kebangkitan orang tempatan sebagai lanun. Isu ini menjadi alasan tindakan meluaskan kuasa di kawasan orang Iban sebagai tindakan sah dan mendapat sokongan British. Yang ketiga, memperolehi sokongan sebahagian masyarakat tempatan. James Brooke percaya memperoleh sokongan daripada sebahagian orang tempatan, termasuklah sebahagian orang Melayu dan Iban. Yang keempat, mengambil kesempatan daripada pertelingkahan yang wujud dalam masyarakat tempatan. Di muka, James Brooke menyokong Pangeran Matusin yang berkonflik dengan Pangeran Irsat kerana Pangeran Irsat lebih dihormati oleh penduduk tempatan. James Brooke menyokong Pangeran Matusin hingga membolehkan James Brooke memecahkan kekuatan masyarakat tempatan di muka.
Yang kelima, menghapuskan tokoh tempatan yang menentang kedudukannya. James Brooke berjaya menyingkirkan tokoh tempatan yang menentangnya. Antaranya adalah Sharif Masaho yang telah dituduh terlibat dalam pakatan menyingkirkan James Brooke dan akhirnya beliau dibuang ke Singapura. Datuk Patinggi Abang Abdul Ghafur bin Abang Kahar dibuang ke Melaka. Yang keenam, memperkukuhkan pertahanan Sarawak. Benteng dan kubu dilengkapi dengan meriam. Kubu di Sungai Skrang dibina bagi memerhati pergerakan kaum Iban. Ranger Sarawak ditubuhkan bagi mengawasi keamanan dan pertahanan. Dan akhir sekali adalah sokongan kewangan. James Brooke memperoleh sokongan kewangan daripada pemodal Eropah, terutama Baroness Angela Burdett Counts. Mari kita lihat pula kronologi perluasan kuasa dinasti Brooke. Pada tahun 1841, James Brooke memperoleh Kuching, kemudian kawasan dari Tanjung Datu ke Sungai Samarahan. Sejak 1840-an, James Brooke berjaya menguasai Batang Lupar dan Sungai Saribas. Pada tahun 1853, James Brooke berjaya menumpaskan penentangan orang Iban di Saribas dan Batang Lupas dengan alasan menghapuskan lanun. James Brooke memperoleh Sadung, Batang Lupar, Saribas dan Kalaka. Sebagai balasan, separuh hasil pendapatan wilayah ini diserahkan kepada Sultan Abdul Mukmin. Pada tahun 1861, Sultan Abdul Mukmin menyerahkan Sungai Rajang kepada James Brooke dengan bayaran $4,500 Spanyol setahun kerana membantu menghapuskan kebangkitan orang tempatan termasuk Oya, Mukah, Tatau dan Bintulu. Pada tahun 1883, orang Kayan yang mendiami kawasan Sungai Baram menentang Kesultanan Brunei. Charles Brooke, iaitu Raja Putih Sarawak yang kedua, mendapat Sungai Baram daripada Sultan Brunei dengan bayaran ufti sebanyak $4,200 Spanyol. Pada tahun 1885, kawasan Sungai Terusan diperoleh Charles Brooke dengan bayaran $4,500 Spanyol dan diserahkan oleh Temenggung. Tindakan ini diambil untuk menyelesaikan masalah pembunuhan beberapa orang peniaga Sarawak oleh Murut di kawasan tersebut. Pada tahun 1890, Limbang diperoleh Charles Brooke apabila penduduk Limbang bersetuju menyertai Sarawak. Bayaran $6,000 Spanyol diberi kepada Sultan Brunei. Pada tahun 1905, pada 12 Januari 1905, Sarawak memperoleh hak ke atas lawas yang sebelum ini dimiliki oleh SBUB, namun masih mengekalkan sempadan Sarawak. Baiklah, kita lihat kuis untuk kita jawab berkaitan dengan tajuk tadi. Baiklah, kita lihat soalan yang pertama. Mengapakah berlakunya penentangan Datuk Patinggi Ali terhadap Wakil Kesultanan Brunei di Sarawak pada tahun 1837? 1. Pelaksanaan kerahan tenaga. 2. Pengenalan cukai yang tinggi. 3. Pencerobohan kawasan pertanian. Dan 4. Perebutan kawasan perlombongan. Baiklah, jika kita lihat Datuk Patinggi menentang Pangeran Indra Mahkota kerana Pangeran Indra Mahkota melaksanakan kerahan tenaga dan juga mengenakan cukai yang tinggi. Jadi kita jawab 1 dan juga 2.
Okey, kita teruskan soalan yang kedua. Mengapakah Sultan Brunei menghantar Pangeran Raja Muda Hashim ke Sarawak? Seperti yang kita maklum, Pangeran Raja Muda Hashim merupakan bapa saudara kepada Sultan Brunei. Jadi, Sultan Brunei menghantar Pangeran Raja Muda Hashim kerana adakah mengawal kegiatan lanun, melindungi pedagang asing, mencari kawasan pertanian dan juga menamatkan kebangkitan penduduk. Jadi, jawapan yang betul adalah D, menamatkan kebangkitan penduduk. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Mengapakah James Brooke bersetuju membantu Pangeran Raja Muda Hashim untuk menamatkan kebangkitan penduduk Sarawak? Jadi, jawapan di sini, adakah mendapatkan kawasan perdagangan, membalas budi pembesar tempatan, membuktikan kekuatan tentera, menghapuskan ancaman lanun? Jadi, James Brooke bersetuju membantu adalah untuk mendapatkan kawasan perdagangan. Soalan keempat, berikut merupakan 4 strategi James Brooke mendapatkan kuasa di Sarawak, kecuali James Brooke menggunakan beberapa strategi, antaranya adalah rundingan, ugutan, perjanjian dan juga ketenteraan. Jadi jawapan di sini yang salah adalah pakatan. Soalan kelima, apakah kesan perjanjian 1841 antara James Brooke dengan Pangeran Raja Muda Hashim? Dalam perjanjian tersebut, telah dinyatakan bahawa Sarawak tidak boleh dipindah milik. Okey, yang ni salah sebab ini adalah perjanjian 1842 antara James Brooke dengan Sultan Brunei. James Brooke membayar ufti tahunan. Ini pun perjanjian 1842. James Brooke melindungi Sultan Brunei. Ini salah, tidak terdapat di kedua-dua perjanjian. Dan James Brooke memerintah dan menguasai hasil Sarawak. Okey, ini jawapan dia. Lagi satu jawapan dia adalah James Brooke tidak boleh campur tangan hal berkaitan agama dan juga adat Sarawak. Soalan keenam, maklumat berkaitan menunjukkan James Brooke menggunakan kekuatan tentera untuk mengukuhkan kuasa. Batuan Tentera Laut British menggunakan kapal perang HMS Dido. Apakah alasan James Brooke untuk menggunakan aset tentera tersebut? Memerangi lanut, mengukuhkan pertahanan, menghapuskan perang saudara, menyelesaikan isu pembunuhan. Jadi jawapan di sini adalah memerangi lanut. Kerana menentang orang Iban. Okey. Jadi digunakan alasan ini untuk mendapatkan kapal perang bantuan daripada Angkatan Tentera Laut British. Baiklah, yang ketujuh, peristiwa berkaitan dengan tindakan James Brooke di Brunei. Pada tahun 1842, James Brooke menghadap Sultan Omar Ali Saifuddin di Brunei. Mengapakah James Brooke berbuat demikian? James Brooke adakah untuk menjalinkan hubungan persahabatan, menawarkan bantuan ketenteraan, mengesahkan petapakannya di Sarawak dan memohon kebenaran berdagang di Sarawak? Sini jawapan dia adalah C, mengesahkan petapakannya di Sarawak apabila beliau telah mendapat Sarawak daripada Pangeran Raja Muda Hashim. Baiklah, soalan ke-8, Sultan Abdul Mukmin menyerahkan Sungai Rajang kepada Brooke. Mengapakah baginda berbuat demikian? Hal ini berkaitan dengan pembunuhan peniaga Sarawak oleh orang muka. Jadi jawapan dia di sini adalah adakah disebabkan oleh kekurangan sumber ekonomi? Bukan, yang ni di Sungai Rajang. Okey, maklumat merujuk kepada tindakan Sultan Abdul Mukmin ke atas Sarawak. Sultan Abdul Mukmin menyerahkan Sungai Rajang kepada Brooke. Mengapakah baginda berbuat demikian? Jadi jawapan dia adalah kebangkitan orang tempatan.
9. Apakah kesan penting dari peristiwa pembunuhan beberapa peniaga Sarawak oleh orang Murut di kawasan Sungai Terusan? Kesannya pembunuhan ini yang pembunuhan peniaga Sarawak. Jadi kesannya adalah penyerahan kawasan Sarawak kepada Charles Brooke. Okey. 10. Garis masa berikut menunjukkan kejayaan dinasti Brooke meluaskan kuasa. 1853 Saribas, 1861 Sungai Rajang, 1890 Limbang, 1905 Lawas. Apakah rumusan daripada kejayaan peluasan kuasa tersebut? Jadi di sini kita dapat simpulkan bahawa ini adalah kelicikan strategi yang digunakan oleh James Brooke meluaskan kuasa di Sarawak. Okey, kita tengok berapa jawapan yang kita betul. Okey. View result. Okey, 10 out of 10. Okey, itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Semoga semua bermanfaat dan dapat menerima pembelajaran hari ini. Okey, itu sahaja. Sekian daripada saya, Cikgu Fahimah. Kita jumpa lagi. Bye.